Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah pada petang ini kita akan melihat topik penakbulan logik. Okay, so topik penakbulan logik merupakan satu topik yang kita dah belajar semasa tingkatan 4. Okay, dan topik ini merupakan topik yang dikira sebagai topik yang senang. Okay, yang mana topik ini adalah topik favorite kebanyakan pelajar sebab kita boleh skor dengan baik untuk topik ini. Baik, jadi yang pertama ni kita lihat dulu nota. Okey, so dekat situ ada cikgu dah share dengan kamu. Okey, sebelum ni pun yang modul ni cikgu dah share dengan kamu. Jadi sepatutnya kamu dah ada dan kamu dah boleh lihat sendiri. Okey. And then kita tengok daripada awal. Okey, untuk keseluruhan bab 3 ini, okey, penakbulan logik. Okey. Untuk penakbulan logik, perkara pertama sekali yang kita perlu identify adalah kita kena kenal pasti adakah sesuatu ayat yang diberi itu merupakan ayat pernyataan ataupun bukan pernyataan. Okey, ini adalah dia punya kata kunci. Yang pertama, dia mestilah pernyataan. Bila dia pernyataan, barulah kita boleh buat dia punya mathematical reasoning. Okey, barulah kita boleh buat dia punya reasoning dia, logik dia macam mana. Okey, adakah ayat itu betul ataupun adakah ayat itu merupakan ayat yang salah. Okey, so itu di sini perlu kepada kemahiran kita dalam bahasa Melayu lah. Okey, di mana kita kena kenal pasti. Okey, sesuatu ayat itu adalah ayat pernyataan ataupun ayat tanya ataupun ayat arahan ataupun ayat persoalan dan sebagainya lah. Okey, banyak bentuk. Ayat ni ada banyak bentuk. Okey. So kalau pernyataan maknanya kita nak memberitahu sesuatu. Dia kena bermula daripada apa dan mesti berakhir dengan apa. Dia mestilah satu ayat yang lengkap. Okey, ada dia punya objek, ada dia punya subjek dia. Okey, and then kita lihat bila kita dah tahu merupakan ayat itu adalah ayat pernyataan, daripada situ kita boleh kenal pasti dua benda. Yang pertama kita boleh kenal pasti sama ada dia adalah ayat yang benar ataupun yang kedua kita boleh tahu adakah dia merupakan ayat yang palsu. Okey, so kita ada dua benda kat situ. Sama ada pernyataan tersebut adalah pernyataan yang benar ataupun palsu. Okey, di situ daripada situ, okey, bila kita dah tahu sama ada dia benar ataupun dia adalah palsu, maknanya sesuatu pernyataan yang benar kita boleh kata dia salah. Ni, kita boleh kata dia palsu. Dan sesuatu pernyataan yang palsu kita boleh ubah dia menjadi satu pernyataan yang benar. Okey, contohnya macam mana? Okey, contohnya kita boleh kata okey, kereta mempunyai dua tayar. Okey, maknanya itu adalah satu pernyataan yang salah kan? Jadi macam mana kita nak menjadikan dia adalah pernyataan yang benar? Okey, kita boleh guna penafian. Kat sini ada penafian. Okey, kereta tidak mempunyai dua tayar. Okey, sebab apa? Sebab kereta dia ada 4 biji tayar. So, kalau dia ada 2 biji tayar maka dia bukan kereta. Jadi kat sini kita boleh menggunakan penafian. Okey, ataupun contoh yang dia dah bagi kat sini, contohnya 12 ialah gandaan 5. Okey, so gandaan 5 ni maksudnya apa? Maksudnya sifir 5. 5 tambah 5 10, tambah 5 15. So 12 adakah dia termasuk? Okey, 12 ni adakah dia termasuk? Tidak. So bila dia tidak termasuk, maknanya ini adalah ayat yang palsu. So bila dia merupakan ayat yang palsu, macam mana kita nak menjadikan daripada palsu ini dia jadi benar? Okey, so kita boleh guna kaedah penafian. Okey, kat sini penafian sama ada kita nak guna perkataan tidak ataupun kita nak guna perkataan bukan, tidak menjadi masalah. Mana-mana satu yang sesuai lah, kita tengok ayat tersebut kita guna, mana sesuai kita letak. So kat sini kita nyatakan 12 ialah gandaan 5, kita tukar kepada 12 bukan 12 bukan gandaan 5. So bila dia kata 12 bukan gandaan 5, maka pernyataan yang palsu tadi dah bertukar menjadi satu pernyataan yang benar. Okey, so ini adalah contoh penafian. Okey, kita tengok dengan lebih lanjut. Kat bawah tu ada lagi nota. Okey, kita ulang kaji balik, kita ingat balik apa yang kita dah belajar pada tahun lepas. Okey, so di sini kita ada contoh. Penafian, okey, adalah untuk kita menafikan sesuatu ayat. Okey, daripada benar kepada palsu. Okey, kita letak sikit nota kat sini.
Okey, daripada benar kepada palsu ataupun daripada palsu kepada ayat yang benar. Okey, dia kita nak ubah suai ayat tersebut. Okey. So, sekejap cikgu buat anak panah dia. Okey. Dalam pernyataan majmuk. Okey, pernyataan majmuk ni pula apa? Pernyataan majmuk ini adalah kita nak gabung ayat. Okey, kita nak menggabungkan ayat. Okey, satu ayat kita nak gabung menjadi kita ada dua ayat, okey, dua menjadi satu ayat sahaja. Okey, so itulah yang kita maksudkan dengan pernyataan majmuk. Okey, majmuk tu sendiri membawa maksud kumpul. Okey, so bila kumpul maknanya dia jadi banyaklah. Okey, baik. So itu adalah untuk pernyataan majmuk. Nanti jadi kita ambil contoh. Okey. Dengan menggunakan perkataan atau ataupun menggunakan perkataan dan. So di sini ada dua, sama ada kita nak guna atau ataupun kita nak guna dan. And then yang ketiga, di dalam pernyataan kita ada apa yang dinamakan sebagai implikasi. Okay, implikasi ni dia adalah sebab dan akibat. Okay, sebab dan akibat. Okay. So, jika A maka B, jika B maka A. Dia terbalik macam tu je. Okey, maknanya dia adalah jika A maka B, jika B maka A. Okey, jika berjalan maka ke hadapan. Contohnya kita berjalan kan, maka kita akan bergerak ke hadapan. Okey, contohnya ataupun jika tercucuk jarum maka rasa sakit. Itu maksudnya kenapa kita rasa sakit? Sebab dia adalah kita tercucuk jarum. Okey, bila tercucuk jarum, akibat dia apa? Ialah sakit. Okey, so itu kita panggil implikasi. Okey, ataupun kesan daripada sesuatu perbuatan. Okey, kita boleh letak sini, dia punya kata kunci dia adalah kesan. Okey, baik. Tengok contoh untuk penafian. Tadi penafian kita dah tengok dalam contoh ke atas. Yang pertama kita ada tidak ataupun kita boleh guna perkataan bukan. Contoh yang diberi 12 ialah gandaan 5. So kita nak nafikan dia sebab sini kita tahu dia adalah palsu. So macam mana kita nak menafikan? Kita guna kaedah bukan tadi, kita gantikan 12 bukan gandaan 5, maka kita punya pernyataan dah berubah menjadi satu pernyataan yang benar. Okey, kedua. Okey, yang kedua ni dia bagi contoh. 12 ialah gandaan 5. Ayat yang pertama. Okey, sini ayat yang pertama. Okey, kita tak payah tengok dulu sama ada dia benar atau palsu. Sebab sekarang ni kita nak tengok dari sudut dia punya macam mana kita nak menggabungkan dua ayat tersebut. Okey, so yang kedua kita ada 12 ialah gandaan 6. Okey, so ini adalah ayat yang kedua. So macam mana kita nak gabung? Okey, kita tengok kat bawah ni dia ada bagilah jawapan. Okey, contohnya. Jika 12 ialah gandaan 5, maka 12 ialah gandaan 6. So, ini adalah kaedah yang pertama. Okey, so kaedah yang pertama kita menggunakan jika dengan maka. Jika 12 ialah gandaan 5, maka 12 ialah gandaan 6. Okey, ini adalah kaedah yang pertama untuk kita gabungkan dua ayat menjadi satu. Yang kedua, 12 ialah gandaan 5 jika dan hanya jika 12 ialah gandaan 6. Okey, so ini adalah kaedah yang kedua, iaitu dia menggunakan perkataan jika dan hanya jika. And then yang ketiga. Okey, kat sini kat bawah ni dia tak tunjuk. Okey, yang kat bawah dia tak tunjuk, tapi dalam kaedah yang lain, okey, kita boleh guna atau dengan dan. Contohnya kita boleh kata 12 ialah gandaan 5 dan 6. Okey, 12 ialah gandaan 5 dan 6. Okey, ataupun kita boleh guna perkataan atau. 12 ialah gandaan 5 atau 6. Okey, itu adalah kaedah kita nak menghubungkan dua ayat dan menjadi satu. Kemudian untuk implikasi pula, tengok contoh kat sini dia dah bagi. Tengok ayat yang pertama dia kata apa? 12 ialah gandaan 3. Okey, ini ayat yang pertama. 12 ialah gandaan 6. Okey, ini ayat yang kedua. Tengok macam mana kita menggunakan implikasi untuk kita gabungkan dua ayat tersebut. Okey. Jika 12 ialah gandaan 3, nampak ayat yang pertama, maka 12 ialah gandaan 6. Okey, ini ayat yang kedua. Ataupun kita boleh guna terbalik.
12 ialah gandaan. Okey, ni dia guna jika dan hanya jika. Kat sini boleh juga jika dan hanya jika. Tapi apa yang saya nak bagi tahu kat sini, kita bukan nak ambil yang ni, kita nak buat ayat macam ni. Jika, okey, kita letak yang nombor 2 kat depan. Okey, jika 12 ialah gandaan 6, maka okey, 12 ialah gandaan okey, 3. Okey, boleh juga. Sama ada kita nak letak yang nombor 1 tu dekat depan ataupun kita letak nombor 2 kat depan, boleh. Tidak menjadi masalah. Okey, baik. So itu adalah untuk contoh, contoh ringkas. Nanti kita tengok daripada soalan untuk kita lebih faham dengan lebih lanjut. Okey, baik. Ini adalah untuk yang berikutnya. Okey, nota yang berikutnya. Okey, dalam bab 3.4 kamu nanti juga belajar apa yang dinamakan sebagai akas. Okey, akas. Untuk akas, dia punya sifir dia adalah terbalik. Sifir mudah kita nak ingat. Kalau kita dengar perkataan akas, maknanya dia nak dia punya yang terbalik. Contoh, kita ada jika 12 ialah gandaan 3, maka 12 ialah gandaan 6. Okey, so akas dia, apa yang kita dapat adalah, okey. Okey, so tengok kat sini. Yang saya warnakan dengan warna kuning ni, ayat yang pertama. Kemudian yang saya warnakan dengan warna biru ni adalah ayat yang kedua. Okey, so bila dia kata dia nak akas, apa yang kita akan dapat adalah, kita akan tukar. Okey, ayat yang pertama kita letak dekat belakang, ayat yang kedua kita akan letak dekat depan. Maka kita akan dapat ayatnya adalah, okey, jika 12 ialah gandaan 6, maka 12 ialah gandaan 3. Okey, so perkataan jika dengan maka tu kekal. Okey, jika apa, maka apa. Okey, so itu dia punya sifir. Kamu boleh tengok juga dalam formula yang dia bagi, jika Q maka P. Okey, so itu maksudnya dia akan terbalik. Jika P maka Q, so dia akan terbalik. Jadi jika Q maka P. Baik, so tengok sini dia dah berubah. Yang warna biru dah jadi kat depan, and then yang warna kuning dia akan bertukar jadi kat belakang. So bila akas dia adalah terbalik. Okey, maka manakala untuk songsangan. Okey, untuk songsangan dia adalah ayat yang asal. Okay, cuma kita guna penafian. Ni ayat yang asal, cuma kita tambah penafian. Okey, jika P maka Q dia akan bertukar menjadi, okey, jika bukan P maka bukan Q. Okey, asas dia yang tadi adalah, okey, ni asas dia. Ni dia punya sifir dia yang asas. Jika P, okey, maka Q. Tapi bila dia kata dia nak songsangan, maka kita akan nafikan kedua-dua. Jadi macam mana kita nak nafikan? Jika 12 ialah gandaan, jika 12 ialah gandaan 3, maka 12 ialah gandaan 6. So kita nak nafikan kedua-dua ayat ini, dia akan tukar jadi jika 12 bukan gandaan 3, maka 12 bukan gandaan 6. Boleh nampak kat sini dia gunakan perkataan bukan ini untuk nafikan kedua-dua ayat. Maka kita dapatlah dia punya songsangan. Okey, kalau akas dia terbalikkan sahaja pernyataan yang asal. Tapi kalau songsangan kita nafikan kedua-dua ayat yang asal. Manakala kalau untuk kontrapositif. Okey, apa maksud kontrapositif pula? Kontrapositif ni adalah terbalik daripada songsangan. Dia terbalik daripada songsangan. Okey, songsangan. Dia terbalik daripada songsangan. Okey, kalau tadi songsangan kita ada jika bukan P maka bukan Q. So dalam kontrapositif kita akan dapat sebaliknya, iaitu jika bukan Q maka bukan P. So jawapan yang kita ada adalah kita terbalikkan yang jawapan songsangan. Jika 12 bukan gandaan 6, nampak
Ini dah bertukar. Tadi 6 kat bawah, sekarang ni dia bertukar jadi dekat atas. Okey, maka 12 bukan keadaan 3. Okey, so itu adalah untuk nota sedikit berkaitan dengan atas, sengsangan dan juga kontrapositif. And then kita lihat kepada yang di bawah dia. Okey, sorry. Okey, yang di bawah dia pula. Okey, so yang di bawah dia ni kita ada hujah. Okey, bila sebut kata hujah, ini biasanya kalau kamu biasa tengok peguam. Okey, ini biasa digunakan. Okey, bila peguam dia nak menyatakan sesuatu, dia punya dia nak membela dia punya anak guaman dia. Jadi caranya dia kena menyampaikan hujah. So apakah hujah yang boleh disampaikan? Okey, so hujah ada dua. Yang pertama kita ada hujah induktif. Okey, dan yang kedua kita ada hujah didaktif. Okey. So hujah induktif merupakan hujah yang kuat dan meyakinkan. Manakala hujah didaktif adalah hujah yang sah dan munasabah. Kenapa? Sebab didaktif konsep dia adalah dia membuat kesimpulan. Okey, dia buat kesimpulan. Manakala untuk induktif pula dia adalah mengikut situasi. Okey, dia berdasarkan kepada situasi satu persatu. So kita tengok contoh kalau untuk hujah induktif. Okey, kesimpulan umum yang dibina berdasarkan kes-kes khusus. Nampak dia berdasarkan situasi untuk kes-kes yang khusus. So di sini kita ada contoh. Premis yang pertama. Okey, premis yang pertama maknanya ayat yang pertama lah. 2 in bracket 1 tolak 1 sama dengan 1. Nampak? Yang kedua kita nampak pattern dia adalah sama. 2 in bracket 2 tolak 1 sama dengan 3. Okey, yang berubah adalah jawapan dan nampak yang dalam kurungan 1 2 3. Okey, so daripada sini, okey, situasi kita ni ada 1 2 3. Jadi kita buat kesimpulan berdasarkan situasi kita ni. Jadi 2 yang sama tu kita turunkan 2. Yang berbeza kita gantikan dengan n. Kemudian yang sama salin sahaja, sama dengan kita tak payah buatlah sebab kita hanya nak melihat dia punya apakah dia punya pernyataan di depan dia. Jadi kita akan dapat 2 in bracket n tolak 1. Yang mana n kita tadi adalah merupakan 1, 2, 3 dan kita tambah dot dot dot. Okey, sebab tu dia adalah satu hujah yang kuat. Sebab apa? Sebab dia berdasarkan kepada situasi yang sama. Okey, manakala untuk didaktif pula dia berbeza. Okey. Okey, kesimpulan yang umum, yang khusus dibuat berdasarkan kepada premis umum. Maknanya kita ada satu premis umum and then kita jadikan dia sebagai hujah kita. Okey, contoh di sini kata semua A ialah B. Okey, semua A ialah B. Contoh kat sini, premis 2, C ialah A. Jadi maknanya C ialah B. Kenapa? Sebab dia kata kat situ A, semua jenis A adalah B. Okay, and then kita tahu bahawa C adalah merupakan A, jadi C ni adalah B. Sebab A adalah B, so C adalah B. Okay, so itu adalah hujah didaktif. Maknanya kat sini dia lemah. Sebab apa? Sebab dia ada lompang kat sini. Jadi dia merupakan satu kesimpulan yang dibina daripada kesimpulan umum. Bentuk dia macam inilah kalau kita nak jadikan dia dalam bentuk ni. Kalau didaktif, okey, daripada satu yang umum ke atas ni dia mendapat satu kesimpulan yang khusus. Untuk satu kes-kes yang kecil, so kita pecahkan. Okey. Contoh lain, contoh lain kita ambil contoh yang agak ni sikitlah, yang agak kritikal sikit. Contohnya geng kapak. Okey, contoh kita ada satu kumpulan jenayah Samsek kan. Geng kapak ialah penjenayah rompak. Okey. Okey, geng kapak merompak. Okey, merompak. Contohnya bank. Okey, bank apa? Bank Maybank. Okey. Bank. Okey. Kemudian katalah Ali merupakan geng kapak. Okey, Ali merupakan geng kapak. Walaupun Ali ni contohnya dia tidak melakukan rompakan ini, tapi disebabkan dia merupakan salah seorang daripada geng kapak, maka kita boleh kata Ali merompak bank Maybank. Okey, sebab dia merupakan sebahagian daripada ahli di dalam geng kapak tersebut. Okey, so boleh faham
Okey, so konsep dia macam tu. Kalau dia adalah ahli, maka dia terbabit sekali. Okey, so sebab itu penting untuk kita berhati-hatilah. Okey, sebab contoh macam sekarang kecoh tentang politik kan. Okey, kita ambil contoh. Parti A adalah parti rasuah. Contoh, parti A suka melakukan rasuah. Okey, so katalah si Abu ni, okey, Abu ni ialah ahli di dalam parti A. So kesimpulan yang dibuat adalah Abu mengambil rasuah. Itu contoh mudah untuk kita faham. Okey, yang berlaku. Dan situasi ini adalah situasi yang biasanya digunakan oleh peguam, bela peguam cara, peguam dakwa dan sebagainya lah. Bagaimana mereka nak membuat hujah berdasarkan kepada situasi-situasi tadi. Okey, ataupun yang kedua kita ada contoh bentuk yang kedua jika P maka Q. Okey, jika P maka Q. Okey, didapati bahawa P kita ni adalah P yang benar. Maka dengan sendirinya Q kita adalah Q yang benar. Okey, dan yang kedua pula, jika P maka Q, bukan Q adalah benar. Okey, kalau bukan Q adalah benar, maka bukan Q adalah benar. Ni dia terbalik ni. Bukan Q ni, sini adalah P. Okey, maka bukan P adalah benar. So maknanya kalau P benar, maka Q benar. Kalau Q tu adalah palsu, maka P pun jadi palsu. Okey, so ni betulkan dalam kita punya nota. Sini ia tersilap tulis, dia bukan P tetapi dia adalah dia bukan Q tapi dia adalah P. So kita pandang, okey, kita gantikan. Sini adalah P. Okey, baik. So itu adalah berkenaan dengan bagaimana kita nak membuat hujah. Okey, baik. Kita pergi kepada soalan. Tak banyak kita tengok soalan bahagian A je petang ni. Baik. Okey, cikgu harap kamu dah buat lah. Sebab cikgu dah suruh kamu buat sebelum ni kan. Ni cikgu bagi minggu lepas lagi. So sepatutnya kamu dah boleh jawab dulu Okey, tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama, bahagian A, dia kata nyatakan akas bagi implikasi di bawah. Seterusnya, nyatakan sama ada akas tersebut adalah benar ataupun palsu. Okey, ingat tadi akas tu apa? Okey, akas merupakan ayat yang terbalik daripada ayat yang asal. So, jika hash lebih besar daripada 20, maka hash lebih besar daripada 7. So, kita bezakan. Sini adalah ayat yang pertama. Okey, ni kita highlight. Warna kuning adalah ayat yang pertama. Warna biru adalah ayat yang kedua. So, apa yang kita buat adalah kita terbalikkan dia. Kenapa? Sebab dia minta akas. So, kita tulis. Jika, okey, kita ambil yang dua dulu letak depan. Hash lebih besar daripada 7, maka yang nombor satunya adalah hash lebih besar daripada 20. And then, soalan minta apa lagi? Dia kata nyatakan sama ada dia ni benar ke palsu. So, hash lebih besar daripada 7. So, berapakah nombor yang lebih besar daripada 7? 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Itu adalah nilai yang besar daripada 7. Kalau yang lebih besar daripada 20 pula ialah 21, 22, 23 dan seterusnya. So, adakah 8 lebih besar daripada 21? Tidak kan? So, bila tidak, maknanya ini adalah pernyataan yang palsu. Okey, so situ ya kita nak tahu senang sangat. Okey, caranya macam itu sahaja. Okey, kemudian kita pergi kepada soalan yang kedua. Tulis kesimpulan untuk melengkapkan hujah berikut. Tengok tadi kita dah tengok hujah kan? Okey. So hujah dia sekarang ni kita tengok kita ada dua. Satu yang depan, satu lagi yang belakang. So tengok kat sini dia kata jika X sama dengan 3 maka 5 tolak 5 sama dengan 10. Okey, tengok premis yang kedua, dia buat apa ni? Dia guna penafian. Okey, so di sini dia guna penafian. So dia kata X bukan sama dengan 3. Maknanya, okey, kalau sini dia dah jadi bukan P, maka yang belakang pun dia akan jadi bukan Q. So maknanya kesimpulan kita akan tulis macam mana? 5X tolak 5 bukan sama dengan 10.
Kita hanya tambahkan ini juga sebab kalau bukan P maka bukan Q. Okey, kalau P maka Q. So kalau bukan 3 maka bukan sama dengan 10. Okey, sudah selesai. Dapatlah kita 3 markah. Satu dekat atas ini. Okey, satu dekat atas ini. Yang kedua kalau kita dapat ini nyatakan palsu, so kita akan dapat benar. Okey, dan yang terakhir yang markah yang ni, yang bawah ni. Okey, soalan B kita akan dapat 1 markah. And then kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Okay, kalau ada soalan tak faham, kamu boleh terus tanya. Sama-sama kita bincang. Okay, next kita tengok soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2 apa yang dia katakan? Tuliskan atas songsangan dan kontrapositif bagi implikasi berikut. Okay, so dia nak songsangan atau akas, songsangan dan kontrapositif. So yang pertama kita nak bina akas terlebih dahulu. Ingat, akas tadi ialah terbalik. Okay, kita warna kuning dan kita warnakan dia dengan warna biru untuk kita bezakan. So yang pertama dia nak terbalik. So kita tulis kat sini lah. Kalau tu tak muat, cikgu tulis kat tepi sini. Ya, ni ruang jawapan dia kat bawah. Okay, kita tulis kat sini. Ruang jawapan dia jika. Okay, so jika. Okay, ambil yang belakang letak depan. Sebab akas jadi terbalik. Jadi 6 tambah X sama dengan 9. Okay, tukar menjadi maka X sama dengan 3. And then yang kedua, kalau songsangan pula dia adalah penafian. So macam mana? Kita gunakan ayat yang asal, cuma kita nafikan dia. Okay, jika X. Okay, kalau yang ini macam mana kita nak nafikan dengan menggunakan simbol? Kita hanya tambah stroke kat situ. So dia akan jadi X bukan sama dengan 3. Okay, maka maka 6 tambah X sama dengan 9, maka kita kena nafikan juga. Barulah kita akan dapat satu songsangan yang betul. Manakala yang terakhir untuk kontrapositif, kita terbalikkan kita punya songsangan. Okey, untuk kontrapositif kita terbalikkan kita punya songsangan, maka kita akan dapat yang belakang. Jika 6 tambah X bukan sama dengan 9, maka X bukan sama dengan 3. Dah selesai, dapat 3 markah. Nampak kan? Topik ini dia akan jadi sangat senang. Sebab kita hanya perlu faham apakah dia punya konteks-konteks yang diberitahu di dalam kita punya nota tadi. Itu je. Jadi kalau kita dapat kuasai itu, maknanya tidak menjadi masalah pun. Datanglah soalan macam mana, kita akan dapat jawab dengan baik. Okey, tengok yang soalan 3A. Dia kata apa? Tentukan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu. So itu sahaja. Kita nak tahu dia ni adalah benar ke palsu. 0.15 darab 10 kuasa 4 ialah satu nombor dalam bentuk piawai. Okey. So dia kata 0.15 adalah satu nombor dalam bentuk piawai. Okey, so masa kita ada 10 minit. InsyaAllah sempatlah. Okey, 0.15 darab 10 kuasa 4 ialah satu nombor di dalam bentuk piawai. So betul ke ni? Okey, jawapannya adalah palsu sebab ini bukannya bentuk piawai. Okey. Turun ke bawah sikit. So jawapannya adalah tak kat sini kawasan dia. Okey, 3A jawapannya adalah palsu. Sebab itu bukannya nombor piawai. So macam tu je. Okey, so kita tahu dia adalah palsu sebab dia bukannya nombor dalam bentuk piawai. Yang kedua, tulis songsangan bagi implikasi berikut. Ingat, bila kata perkataan songsangan, maknanya kita kena buat penafian. Okey, so kita tukar daripada ialah kepada bukan. So jika bukan X bukan gandaan 3, okey, gandaan 3, maka X boleh menjadi tidak boleh. Okey, tidak boleh dibahagi, dibahagi tepat dengan 3. Okey, so
kita tukar tadi daripada perkataan ialah kepada perkataan bukan, perkataan boleh kepada tidak boleh. Nampak ni? Dan tidak boleh dan perkataan ialah kita tukar kepada perkataan bukan. Itu sahaja kalau untuk sorang-sangat. Yang lain sama, kita salin sahaja. Okey, kemudian untuk yang ketiga, tengok yang ni adalah untuk hujah. Okey. Jika K tambah 5 sama dengan 7, maka K sama dengan 2. Dia kata jika K tambah 5 sama dengan 7. So ini pernyataan yang pertama, ini adalah pernyataan yang kedua. Dia tengok premis 2 dia tinggalkan kosong. Okey, so yang ini kita nak kena cari. Okey, so yang ketiga ni dia menggunakan apa? K tambah 5 bukan sama dengan 7. So nampak sini dia menggunakan penafian. So bila dia guna penafian, maknanya dekat premis 2 pun kita mesti guna penafian. Jadi caranya macam mana? Kita hanya ambil K sama dengan kita tukar menjadi bukan sama dengan 2. Sebab dekat bawah dia dah guna pernyataan 1, maknanya dekat tengah ni kita guna pernyataan yang kedua, yang kat belakang tu kan. Jadi kita ambil je K bukan sama dengan 2. Dah selesai. Nampak? Sesimpel itu. Baik, yang terakhir pada petang ni kita nak tengok soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Kat sini dia suruh tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan berikut. Okey, macam mana kita nak tukar satu ayat yang dalam bentuk ini kepada dua implikasi yang berbeza? Okey, kita nampak di sini ada perkataan jika dan hanya jika. So perkataan ini kita akan buang dia. Okey, kita akan buang dia dan kita akan gantikan dengan perkataan baharu. Okey, ayat yang di depan dengan ayat yang di belakang kita ambil. Cuma kita akan gantikan dia punya depan dengan tengah dia. Okey, depan dengan tengah tu kat mana? Depan sini. Okey, dengan yang jika dan hanya jika yang kita buat ni kita akan ganti dengan satu perkataan baru. So, apakah ayat dia? Kita akan dapat jika. Okey, ayat yang dalam warna biru tu, jika A double dot B, A ratio B 5 ratio 3, ini adalah ratio. Okey, kita tukar kepadaan maka 3A sama dengan 5B. Okey, itu yang pertama. Yang kedua sama juga. Okey, yang kedua sama juga. Apa yang bezanya? Kita hanya ambil yang belakang, kita letak ke depan. Jika A sama dengan 5B, maka A double dot B sama dengan 5 double dot 3. Dah selesai. Simple macam tu je. Okey, nampak sangat mudah sebenarnya. Okey, dan yang kedua B pula, dia suruh buat satu kesimpulan induktif. Okey, untuk kesimpulan induktif, mula-mula sekali kita abaikan yang di sebelah sama dengan ni, kita abaikan, tak payah ambil. Kita hanya akan lihat di bahagian belakang. Mula-mula sekali tengok mana sini nilai yang sama. Okey, ini sama kan? Yang saya warnakan dengan warna kuning ni semua sama. Jadi yang sama tu nanti kita akan ambil. Ataupun kita highlightkan yang tidak sama supaya senang. Okey, kat sini yang tak samanya 1, 2, 3, 4. And then di belah belakang pula yang tak samanya ialah 1, 4, 9, 16. So kita tengok dulu apa hubungan 1, 2, 3, 4 dengan 1, 4, 9, 16. Okey, 1 kuasa 2 dapat 1. 2 kuasa 2 dapat 4. 3 kuasa 2 dapat 9. 4 kuasa 2, 4 kuasa 2 dapat 16. So maknanya 1, 4, 9, 16 ni dia adalah sebenarnya 1, 2, 3, 4 juga, tapi dia ada kuasa 2 dekat atas. Baik, sekarang ni kita nak tulis kesimpulan. Macam mana caranya? Tak sama dengan kan? Ada. Kurungan sama, semua ada kurungan. Kemudian 1, 2, 3, 4 tak sama. Jadi gantikan dengan huruf N. Tambah 1 semua ada, K kurungan, kuasa 2. Semua sama. And then kat belakang ni tadi, 1, 2, 3, 4 kan kita tukar dengan N, so kita letak N. Kuasa 2, semua kuasa 2, so kita letak kuasa 2. And then buat koma, N kita tadi apa? 1, 2, 3, 4. So tulis 1, 2, 3, 4. Letak dot. Dah, selesai. Dapat markah penuh. Okay, so itu sahaja.
Nampak sangat mudah. Jadi kalau di segi pemarkahan, okey, ini satu markah, ini satu markah. Bahagian depan ni satu markah, yang bahagian belakang ini satu markah. Okey, baik. Jadi dekat sini itu adalah sedikit berkenaan dengan apa yang kita buat ulang kaji pada hari ini, iaitu untuk topik penaklukan matematik. Untuk tugasan kamu nanti kamu cuba selesaikan soalan di bahagian B. Ada masalah boleh tanya saya bila-bila masa sahaja. Okey, so ada persoalan sebelum kita berhenti pada petang ini. Cikgu ni bab berapa Bab 3, cerita 4. Okey. Lain? Ada? Tak ada? Okey, so kalau tak ada kita berakhir di sini, yang kita akhiri dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As.